Sejahtera. Terima kasih kerana menonton video pembentangan kami. Kami adalah Kim 7 dan menjalankan projek keusahawanan dengan menipukan syarikat bernama OPL Enterprise. Demi membolehkan kami lagi clear terhadap klaim jualan kami telah menyediakan sesuatu BMC, iaitu Business Canvas Model. Semua perkara telah dibincangkan mengikut urutan. Yang pertama adalah penawaran nilai, kedua segmen pelanggan, 3 saluran, 4 perhubungan pelanggan, 5 aliran pendapatan, 6 sumber utama, yang ketujuh aktiviti utama, 8 rakan utama dan akhir sekali struktur kos. Inilah jadual PMC yang menyatakan poin-poin yang telah kami mengkaji dan akan diterangkan di kemudian. Pertama sekali adalah penawaran nilai. Apa yang membezakan syarikat kami dengan syarikat lain adalah syarikat kami boleh dipercayai dan pantas dalam menyiapkan pesanan. Hal ini adalah kerana pelanggan boleh mempercayai bahawa syarikat kami mampu untuk menyiapkan pesanan dalam masa yang telah ditetapkan. Selain itu, produk kami adalah jenis produk yang mengikut kemahuan dan citarasa pengguna. Maksudnya di sini, apabila kami menyiapkan pesanan pelanggan, ianya adalah mengikut kemahuan dan citarasa pelanggan, terutamanya dari segi warna dan corak. Seterusnya, produk dari syarikat kami adalah satu produk yang ringan dan mudah untuk dibawa ke mana sahaja. Saiz yang kecil dan ringan membolehkan pengguna membawa produk kami ke mana sahaja tanpa memerlukan ruang yang besar untuk disimpan setelah memakainya. Yang terakhir, harga yang berpatutan dan mampu bilik boleh didapati daripada produk kami. Syarikat kami menawarkan harga yang berpatutan dan mampu milik setelah menilai berdasarkan permintaan pelanggan dalam menyiapkan produk tersebut. Segmen yang seterusnya adalah segmen pelanggan ataupun kita kenali sebagai target market. Bagi perniagaan yang kami jalankan, target market kami adalah begitu meluas. Ini kerana variasi aksesori yang kami hasilkan ini bersesuaian untuk pelbagai lapisan masyarakat. Tidak kira jantina sama ada lelaki maupun perempuan, kedua-duanya mampu menggayakan aksesori daripada syarikat kami. Seterusnya, ia juga bersesuaian untuk pelbagai lapisan umur bermula daripada kanak-kanak sehinggalah orang dewasa, kesemuanya mampu membeli dan menggayakan aksesori daripada kami. Seterusnya, elemen BMC yang ketiga ialah saluran. Saluran platform yang kami gunakan adalah secara dalam talian untuk berinteraksi dengan pelanggan seperti mempromosikan dan menjual produk bisnes kami. Antara platform media sosial yang kami gunakan ialah laman Facebook page syarikat iaitu OPL Enterprise, WhatsApp group dan persendirian, juga Instagram kami masing-masing. Kami menghebahkan dan mempromosikan produk dengan cara mempost gambar poster atau video pendek beserta ayat hebahan dalam page Facebook, Instagram dan WhatsApp. Selain itu, kami juga mempromosikan produk secara langsung atau live bagi setiap ahli dalam laman Facebook page syarikat kami untuk mempromosi secara detail dan interaktif dengan pakai pelanggan yang akan membeli produk kami. Hubungan pelanggan adalah bagaimana kita berhubung untuk menjaga pelanggan tetap kepada sesebuah perniagaan. Kita perlu membantu pelanggan seperti menyediakan bantuan peribadi, servis peribadi, komuniti dan sebagainya. Organisasi kami akan berhubung dengan pelanggan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan WhatsApp. Pihak kami akan sentiasa mengemas kini maklumat atau stok di laman Facebook secara rasmi kami, OPL Enterprise. Kekerapan berkomunikasi dengan pelanggan juga harus diambil kira untuk mencari keselesaan di antara hubungan organisasi kami dengan pelanggan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan untuk menarik perhatian pelanggan dengan memvariasikan corak gelantangan dengan lebih menarik dan membanyakkan saiz. Syarikat perlu mesra dengan pelanggan walaupun pada musim sekarang ini, musim COVID, kita terdapat banyak kekangan untuk membuat majlis atau perjumpaan secara bersemuka, tetapi hal ini kita masih boleh menjadi akrab dengan pelanggan melalui media sosial. Organisasi akan menjaga tahap kepuasan hati setiap pelanggan dengan bertanyakan kepada mereka adakah barang sampai dengan baik, adakah barang yang diterima sama dengan apa yang dipesan. Lebih baik lagi jika pelanggan boleh berikan maklum balas dan menyatakan tahap kepuasan hati mereka. Saya berpendapat bahawa organisasi perlu memberi hadiah percuma, ganjaran seperti kos penghantaran percuma kepada pelanggan yang membeli RM20 ke atas. Terima kasih kepada grup member saya Lui Wai Ting. Akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan aliran pendapatan
projek kami. So, jadi aliran pendapatan kami yang pertama ialah pendapatan berdasarkan transaksi, juga dikenali sebagai transaction-based revenue. Hal ini kerana setiap produk yang dijualkan dalam projek kami dapat menjalankan keuntungan sebanyak RM1 sehinggalah RM3. Setiap transaksi ini akan dijalankan secara atas talian atau secara bersemuka. So, jika dan hanya jika zon pelanggan yang berada mempunyai ejen produk kami. Selain itu, pelanggan juga dimintakan membayar bayaran perkhidmatan, termasuklah charge penghantaran. Bayaran ini dikenali sebagai service revenue dalam bahasa Inggeris. So, disebabkan produk kami berharga murah sekali, kami tidak memberi perkhidmatan penghantaran percuma. Jadi, pelanggan yang membeli secara atas talian perlu membayar charge penghantaran juga unless pelanggan membeli secara bersemuka. So, pendek kata, dua jenis pendapatan dimasukkan di dalam aliran pendapatan projek kami, iaitu transaction-based revenue dan service revenue. Kami hanya menerima wang tunai juga untuk menjaminkan cash flow kami dapat berjalan lancar. Dengan itu, kami boleh teruskan menambahkan stok produk dan jual lagi. So, that's all from me. Thank you. Jadi, mari kita teruskan dengan sumber utama. Sumber utama terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu sumber fizikal, sumber manusia, sumber intelektual dan juga sumber kewangan. Sumber fizikal terdiri daripada bahan mentah, iaitu penggunaan aksesori dan juga bits, peralatan dan juga servis pengangkutan. Servis pengangkutan utama bagi syarikat kami adalah JNT dan juga pos laju. Sumber manusia terdiri daripada penggunaan kaki tangan. Penggunaan kaki tangan amatlah penting agar operasi syarikat kami dapat berjalan dengan lancar. Malah, kaki tangan juga digunakan untuk mempromosikan segala produk yang dijual di syarikat kami. Sumber intelektual termasuk dari segi nama, paten dan juga hak cipta. Segala produk yang dijual di syarikat kami adalah hasil reka cipta dan idea kami tersendiri. Sumber yang terakhir adalah sumber kewangan, iaitu secara tunai ataupun kredit. Pelanggan boleh memilih untuk membeli produk kami secara tunai ataupun secara atas talian. Jika pelanggan memilih untuk membeli secara tunai, cas semasa penghantaran COD akan dikenakan. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Topik yang akan saya bentangkan adalah berkaitan aktiviti utama sebuah syarikat. Aktiviti utama syarikat kami adalah pemprosesan dan pembuatan, pemasaran dan penjualan, serta promosi. Seperti yang sedia maklum, syarikat kami menjual aksesori yang berasaskan magnet seperti gelang tangan, penyambung pelitup muka dan aksesori pelitup muka. Barangan kami adalah barangan buatan sendiri, maka pemprosesan dan pembuatan menjadi aktiviti utama syarikat kami. Pemasaran dan penjualan adalah aktiviti yang paling wajib dalam setiap perniagaan. Jika tiada berlakunya pemasaran dan penjualan, maka tiada ertilah sesebuah perniagaan. Kaedah pemasaran haruslah dilakukan dengan begitu strategik agar perniagaan lebih menguntungkan. Bagi promosi pula, promosi bertujuan untuk memberi maklumat yang lengkap kepada pelanggan tentang barangan kita. Kaedah promosi yang baik dan tepat mampu menarik ramai pelanggan untuk membeli barangan kita. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan rakan utama. Rakan utama terdiri daripada 4 bahagian iaitu pakatan strategik, kerjasama strategik, usaha sama dan hubungan pembeli dan pembekal. Pakatan strategik terdiri daripada pakatan antara peniaga dalam syarikat ataupun kaki tangan syarikat OPL sendiri. Ia digunakan untuk mengeluarkan idea-idea bernas supaya setiap jualan akan mendatangkan untung yang lumayan kepada setiap peniaga.
Kami juga merancang keuangan dengan bijak supaya untung yang diperolehi akan diuruskan dengan cara yang betul. Kerjasama strategik. Kerjasama strategik adalah kerjasama antara OPL dan syarikat yang luar ataupun peniaga luar syarikat. Ia diutamakan bagi memastikan setiap persaingan berlaku dalam keadaan yang sihat. Kerjasama ini juga akan memberikan kesan yang positif sekiranya dijalankan dengan cara yang betul. Usaha sama ataupun joint venture adalah usaha sama antara pembekal dan OPL untuk membekalkan bahan-bahan utama seperti manik, tali dan cakuk. Pembekal ini telah dicari dalam kalangan yang membekalkan bahan yang bermutu supaya setiap produk yang kami keluarkan akan berkualiti dan menjamin kepuasan hati pelanggan. Seterusnya adalah hubungan pembeli dan pembekal. Hubungan ini adalah hubungan antara OPL dan pembekal supaya setiap bahan utama yang diperlukan akan dibekalkan dengan mencukupi agar pengeluaran produk dan pengeluaran produk dipermudahkan dan terhindar daripada segala masalah yang menjejaskan kualiti produk. Seterusnya ialah struktur kos. Struktur kos boleh dibagikan kepada dua, iaitu cost driven dan value driven. Cost driven ialah model bisnes yang memfokuskan tentang cara untuk mengurangkan kos sebaik mungkin. Manakala value driven adalah model bisnes yang memfokuskan kepada nilai tawaran kerana kos tidak menjadi masalah kerana produk penghasilan adalah premium. Seterusnya, senarai kos yang digunakan ialah kos operasi dan modal, kos perjalanan perniagaan, kos alat tulis, kos internet dan telefon serta kos inventory. Senarai kos ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kos tetap dan kos yang berubah. Kos tetap ialah kos operasi dan modal dan kos internet dan telefon. Kos yang berubah ialah kos perjalanan perniagaan, kos alat tulis serta kos inventory. Sekian, terima kasih.